Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Amin dan juga kepada rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Baiklah, pada hari ini saya Muhammad Fatih bin Razali akan membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu penguasaan perdagangan moden British di negeri-negeri Melayu. Jadi, mari kita lihat dahulu pada bahagian pengenalan. Ekonomi penduduk tanah Melayu pada asalnya bersifat sara diri dan tradisional, di mana ekonomi masyarakat Melayu khususnya sebelum kedatangan British adalah bersifat secara kecil-kecilan sahaja. Tanah Melayu sememangnya kaya dengan sumber bumi yang pelbagai. Contohnya, tanah Melayu kaya dengan sumber emas, biji timah dan juga biji besi. Dan kemunculan ataupun keberadaan sumber-sumber ini telah mewujudkan wujudnya perdagangan antara kerajaan tanah Melayu ini dengan kerajaan luar. Sebagai contohnya adalah seperti kerajaan Kedah Tua, Melaka dengan kerajaan-kerajaan yang berhampiran dengannya seperti di Alam Melayu dan juga di China. Di antara pelabuhan yang terawal yang wujud ialah Kuala Kedah dan juga Melaka. Okey, jadi kekayaan yang dimiliki ini telah menarik minat penjajah asing dari luar untuk merampas kemakmuran tersebut. Jadi di sini saya akan menerangkan transisi kolonial British yang dimulai di negeri-negeri Selat. Okey, negeri-negeri Selat terdiri daripada 3 buah negeri iaitu negeri Pulau Pinang yang dikuasai oleh British pada tahun 1750, Singapura pada tahun 1824 dan juga Melaka pada tahun 1824 juga. Dan ketiga-tiga negeri ini telah dikuasai di bawah sebuah syarikat yang dikenali sebagai Syarikat Hindia Timur Inggeris ataupun kita panggil dia sebagai SHTI. Dan SHTI ini akhirnya telah berjaya ataupun menggabungkan ketiga-tiga negeri ini untuk membentuk negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Tetapi pada tahun 1867, syarikat ini ataupun negeri-negeri Selat ini telah dipindah milik daripada SHTI kepada pejabat tanah jajahan British pada tahun 1867. Dan akhirnya gelaran negeri-negeri Selat ini telah ditukar kepada tanah jajahan mahkota British daripada tempoh tersebut sehinggalah ke tarikh kemerdekaan negara kita, iaitu pada tahun 1957. Dan ini pula ialah transisi kolonial bagaimana British menduduki tanah Melayu. Terdapat 3 unit pentadbiran British di tanah Melayu iaitu Negeri-Negeri Selat NNS, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB dan juga Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu NNMTB. Dan ketiga-tiga unit ini telah digabung untuk membentuk Malayan Union pada tahun 1946. Tetapi Malayan Union ini tidak mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat Melayu dan akhirnya telah ditukar kepada Persekutuan Tanah Melayu PTM 1948. Dan dalam PTM ini, negeri-negeri Melayu telah ditukar statusnya menjadi sebagai negeri naungan British, manakala Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura kekal di bawah pengaruh British. Dan akhirnya pada tahun 1957, nama Persekutuan Tanah Melayu ini masih dikekalkan, cuma dengan penyatuan Melaka dan Pulau Pinang ke dalam persekutuan ini. Adik, kita lihat dahulu pada Syarikat Hindia Timur Inggeris iaitu SHTI. SHTI ini telah ditubuhkan pada tahun 1600 dan diberi kuasa oleh kerajaan British untuk menjalankan aktiviti perdagangan dan juga meluaskan tanah jajahan British ke kawasan yang lebih jauh lagi. Okey. Pada awalnya, SHTI ini dia tidak berminat untuk campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Sebab apa? Sebabnya adalah berpunca daripada ingin mengaut keuntungan secara aman. SHTI tidak mahu menjajah seperti kuasa barat yang lain dengan memaksa ataupun melakukan pelbagai diskriminasi ekonomi ke atas mereka. Dan ia sekiranya diskriminasi ataupun sebarang bentuk penjajahan berlaku ke atas negeri-negeri Melayu, ia memangnya mampu mewujudkan peperangan. Jadi, puncanya mengapa SHTI tidak mahu menguasai negeri-negeri Melayu ini adalah bagi menghindarkan berlakunya peperangan di antara SHTI ini dengan negeri-negeri Melayu. Okey. Namun, pada tahun 1834, pembaharuan piagam syarikat oleh Parlimen Britain telah menamatkan monopoli SHTI ke atas perdagangan dengan negara China. Jadi di sini kesan daripada
pembaharuan ini, SHDI terpaksa bersaing dengan pedagang Eropah yang lain, termasuk dengan pedagang British sendiri untuk membawa barang dari Timur Jauh ke Eropah. Sebab di sini melalui pembaharuan tersebut, SHDI tidak ada kuasa untuk memonopoli sebarang barangan ataupun produk dari Timur Jauh untuk dibawa pulang ke Eropah. Dan jadi apa yang SHDI buat? Jadi SHDI mengukuhkan kuasa ataupun mengukuhkan syarikat mereka dengan mendapatkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, kepentingan NNS kepada SHDI. Kenapa SHDI perlukan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka? Ini bagi membolehkan mereka SHDI menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka. Jadi mereka akan mudah untuk mendapatkan barang dagangan dari Timur Jauh untuk kepentingan mereka dibawa ke Eropah. Okey, Pulau Pinang, Singapura, Melaka kemudiannya digabungkan membentuk negeri-negeri Selat atau membentuk Penang seperti yang saya ada sebut sebelum ini. Dan pada tahun 1867, NNS ni telah dipindahkan dari SHDI kepada Penjabatan Jajahan Inggeris di London. Sebab apa puncanya? Terdapat beberapa punca mengapa pemindahan ini berlaku. Antaranya ialah SHDI di India tidak mengambil berat langsung tentang kepentingan atau keperluan pedagang-pedagang di negeri-negeri Selat. Jadi ini menimbulkan kemarahan dalam pedagang-pedagang NNS yang datang berniaga di situ. Selain itu, penghapusan taraf pelabuhan bebas di Singapura turut menjadi punca. Dan pengenalan Akta Mata Wang 1855 oleh SHDI di India turut mencetuskan kemarahan para pedagang. Sebab apa? Sebab pengenalan akta ini telah menyebabkan dolar Sepanyol pada ketika itu digantikan dengan mata wang rupiah India. Dan pengenalan mata wang rupiah India ini menyebabkan kejatuhan nilai ekonomi dagang dalam kalangan NNS sebab nilai mata wang rupiah yang lebih rendah berbanding dengan nilai mata wang dolar Sepanyol. Dan punca yang terakhir adalah disebabkan NNS ini dijadikan sebagai tempat buangan bandungan. Jadi ia menyebabkan berlakunya peningkatan kadar kes jenayah di negeri-negeri Selat. Okey, seterusnya kita lihat pula pada negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu NNM. Okey, ditubuhkan pada tahun 1856 bertujuan untuk memonopoli hasil kekayaan di tanah Melayu. Jadi selain itu, negeri-negeri Melayu bersekutu ini turut diperlukan oleh British. Sebab apa? Sebab untuk memenuhi keperluan revolusi perindustrian pada abad yang ke-19 di Eropah menurut Hakim pada tahun 1972. Jadi seperti yang kita tahu, perkembangan revolusi perindustrian di Eropah ini memerlukan sumber biji timah sebagai sumber utama kepada aktiviti pembuatan tin dalam bidang pembuatan makanan lah. Dan ini menyebabkan penjajah-penjajah barat berlumba-lumba untuk mencari sumber biji timah di Timur Jauh dan juga di Afrika untuk membantu memajukan ekonomi mereka. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ini itu menerusi kedatangan barat ini telah mengubah sistem ekonomi dan juga pentadbiran negeri-negeri Melayu. Sebab apa? Sebab kedatangan mereka ini telah menyebabkan pelbagai dasar diperkenalkan dan juga pelbagai undang-undang baharu yang diwujudkan. Misalnya seperti undang-undang cukai dan juga sebagainya. Contohnya seperti kuasa mengutuk cukai akan dilakukan oleh residen. Ini adalah satu undang-undang baharulah yang diperkenalkan oleh British sebab sebelum ini kuasa mengutuk cukai terletak di bawah kuasa sultan sahaja. Ini kita lihat pula pada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu NNMTB. Okey, penubuhan NNMTB ini adalah bertujuan untuk menghalang kuasa barat lain menguasai bahan mentah di tanah Melayu. Jadi British tidak mahu negeri-negeri yang berada berhampiran dengan negeri-negeri Melayu bersekutu tadi itu datang seperti kuasa Perancis dan juga Jerman untuk menguasai sumber yang ada berhampiran dengan kawasan jajah mereka. Tetapi NNMB ini kurang dimajukan kerana British tidak mempunyai kuasa yang penuh ke atas pentadbiran NNMTB ini. Sebab melalui NNMTB ini, Sultan masih mempunyai kuasa yang penuh ke
ke atas kerajaan mereka sendiri, dan ini menyukarkan British untuk mengeksploitasi ekonomi negeri-negeri tersebut. Misalnya seperti negeri Terengganu, Kelantan, Perlis dan juga Kedah dan juga Johor. NNMTB ini dikuasai menerusi helah perjanjian lah yang dibuat oleh British, seperti misalnya Perjanjian Bangkok 1909, Perjanjian Surat 1897 bagi mendapatkan negeri-negeri di utara, dan juga Perjanjian Setia 1885 bagi mendapatkan negeri Johor. Jadi, apabila British berjaya menguasai ketiga-tiga unit tersebut, iaitu NNS, Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Tidak Bersekutu, British telah memperkenalkan pelbagai dasar ekonomi yang baharu ke atas tanah Melayu. Dan antara dasar-dasar tersebut termasuklah dasar ekonomi kapitalisme dan juga ekonomi merkantilisme. Okey, kita lihat dahulu ekonomi kapitalisme. Okay. Ekonomi kapitalisme ini dia merupakan satu dasar ekonomi yang menggalakkan pengumpulan modal, hak milik persendirian, persaingan dan pasaran dan juga perniagaan untuk mengaut keuntungan semata-mata sahaja. Jadi, menerusi ekonomi kapitalisme ini, sistem ekonomi bebas diwujudkan yang berasaskan pemilikan harta sendiri serta perniagaan ataupun perusahaan yang bermatlamat keuntungan sahaja. Ataupun kita boleh panggil dia juga sebagai laissez-faire. Di mana pengenalan sistem ekonomi ini telah menyebabkan mewujudkan jurang yang agak ketara di antara golongan kaya dan golongan miskin bagi penduduk di tanah Melayu. Contohnya dapat kita lihat menerusi bentuk penjajahan British dalam bidang ekonomi, di mana pengeksploitasian British dalam sumber ekonomi yang utama di tanah Melayu ketika itu seperti bija timah dan getah menjadikan golongan pentadbir seperti golongan penjajah British dan juga pembesar-pembesar Melayu bertambah kaya. Tetapi golongan yang ditadbir pula seperti penduduk tempatan dan juga golongan imigran, tidak seluruh golongan imigran bertambah miskin. Sebab apa? Sebab wujudnya jurang antara kaum tersebut ataupun jurang antara golongan kaya dan miskin tadi. Okay. Dan pengenalan ekonomi kapitalisme ini turut mewujudkan ataupun menyemarakkan lagi konsep ekonomi merkantilisme ini. Okey, menerusi konsep merkantilisme ini, ekonomi merkantilisme ini, dia memberi penekanan terhadap kekayaan dan kekuasaan sesebuah negara. Okey, di mana dasar ini tidak mementingkan kekayaan ataupun keperluan yang dikehendaki ataupun diperlukan oleh masyarakat. Sebaliknya, hanya bertumpu kepada kekayaan yang perlu ada pada sesebuah kerajaan. Ini menyebabkan segala sumber yang ada dikaut untuk kepentingan pihak penjajah sahaja. Dan apakah kesan implikasi daripada kedua-dua ini? Kedua-dua konsep dasar ini dia menambah sumber dan hasil ekonomi British, sebab British akhirnya berjaya mengeksploitasi ekonomi yang ada di tanah Melayu dengan penuh. Dan hal ini langsung telah memenuhi keperluan dan juga bahan mentah serta membantu British untuk mengembangkan pasaran dan pelaburan British. Okey. Contohnya dapat kita lihat pada sumber bija timah di mana tanah Melayu telah menjadi antara pengeksport utama, pengeksport yang terbesar di dunia pada abad yang ke-19, di mana tanah Melayu telah menyumbang sebanyak 55% bija timah di dunia sahaja. Ini menunjukkan bahawa kekuasaan British ini telah menyebabkan hasil-hasil bumi di tanah Melayu berjaya dieksploitasi secara sepenuhnya. Jadi ini ialah implikasi penguasaan ekonomi oleh British pula. Okey, jadi kita lihat di sini sebenarnya terdapat banyak implikasi yang dapat kita lihat berdasarkan penguasaan British. Tapi di sini saya akan menekankan pada 4 kesan utama, iaitu kita lihat dahulu
pada pengenalan ekonomi komersial. Okey, penguasaan ekonomi moden yang dikenalkan oleh British telah mewujudkan satu sistem ekonomi yang berorientasikan ekspor dalam skala yang besar. Jadi, daripada sistem ekonomi tradisional telah berubah transisinya kepada ekonomi komersial, di mana dalam ekonomi komersial ini telah menyebabkan penggunaan modal yang besar, pembawaan banyak buruh yang ramai untuk bekerja di tanah Melayu, dan ini menyebabkan ekonomi di tanah Melayu mula berkembang dengan pesat. Selain itu, tanaman komersial juga mula diperkenalkan di tanah Melayu. Antara contoh tanaman yang diperkenalkan ialah seperti kopi, getah dan juga kelapa sawit. Pengenalan tanaman ini telah menyebabkan aktiviti pertanian di tanah Melayu berkembang juga. Dan antara faktor yang seterusnya, antara implikasi yang seterusnya adalah perkembangan infrastruktur di tanah Melayu. Okey, British telah menubuhkan ataupun mewujudkan pelbagai infrastruktur seperti jalan raya, jalan kereta api, pusat kesihatan yang juga bus laju yang bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran British di tanah Melayu dan juga memudahkan urusan pengangkutan sumber-sumber ekonomi yang diperoleh dari satu tempat ke pelabuhan dengan lebih sistematik. Sebagai contoh yang dapat saya berikan ialah seperti Taiping, landasan kereta api dari Taiping ke Port Vale pada tahun 1886 dan juga landasan kereta api dari Kuala Lumpur ke Port Swettenham pada 1896. Dan ini antara kepentingan mengapa British mewujudkan jalan kereta api ini adalah untuk memudahkan urusan pemindahan sumber biji timah yang dikawal dari Lombok ke kawasan pelabuhan dengan lebih mudah dan pantas. Ini menyebabkan British dapat mengeksploitasi ekonomi khususnya biji timah dan getah di tanah Melayu dengan lebih mudah. Dan kesan yang terakhir ialah pembentukan masyarakat majmuk. Pembawaan buruh dari China dan India yang di mana buruh Cina ini ditempatkan di Lombong Biji Timah dan buruh India pula ditempatkan di estet getah telah mewujudkan satu suasana masyarakat yang pelbagai. Dan perubahan ini menyebabkan komposisi penduduk masyarakat di tanah Melayu mula berubah, di mana jumlah masyarakat penduduk Melayu mula berkurang dan ini secara tidak langsung telah menggugat status quo orang Melayu sebagai penduduk tempatan ataupun penduduk asal di tanah Melayu. Okey. Jadi, rumusan yang boleh saya buat berdasarkan penguasaan British ni, keistimewaan yang dimiliki oleh negara kita perlulah dipertahankan daripada dieksploitasi oleh kuasa asing. Jadi, kita perlu memanfaatkan ekonomi ataupun sumber ekonomi yang ada dalam negara kita ni dengan sebaik yang mungkin supaya tidak dimonopoli oleh kuasa yang asing. Yang kedua, sistem pentadbiran yang sistematik amat penting bagi melindungi kepentingan negara. Jadi, menerusi sistem pentadbiran yang sistematik ia dapat membantu negara kita untuk menguruskan sumber ekonomi dengan lebih efisien. Jadi, pihak kerajaan sewajarnya bijak menguruskan ekonomi negara kita dengan mengoptimalkan sumber ekonomi dengan sebaik yang mungkin. Justru masyarakat mestilah bersinergi dengan bersungguh-sungguh secara bersama dalam memacu perkembangan negara kita agar negara kita setaraf dengan negara maju yang lain. Jadi setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Dan ini rujukan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.